الإسلام تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله على نعمة الإسلام والإيمان، وهما نعمتان كبيرتان للإنسان. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Haji Miswan bin Yunus. Seterusnya yang berbahagia Timbalan Setiausaha Engineer Haji Nazatul Shima binti Muhammad. Kerja Johor Bahru, barisan penuntut ilmu yang dikasihi Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, rafaqkan rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama meneruskan majlis ilmu dalam bidang Al-Quran secara online. Jadi insya-Allah malam ini sila kita beri perhatian kepada surah yang sama, iaitu Suratul Mulk. Boleh buka Al-Quran, jika nak jelas buka Al-Quran lah. Ke Al-Quran muka surat 560, 564. 564. Kalau ayat 16 hingga 20 tu boleh semak semula lah. Ke surat 564 itu dah masuk Suratul Mulk. Boleh semak semula. Kemudian ayat yang kita nak baca ni ayat 16 hingga 20. Ayat 16 hingga 20. Fokus kita pada malam ini iaitu martabat gunnah. Martabat gunnah. Jadi mari kita lihat paparan yang saya akan kongsikan berkaitan dengan ayat ini. Okey, sebagai ulang kaji semula, kita dah pernah sentuh pada ayat yang sebelum ini, martabat gunnah. Cuma kita sentuh martabat gunnah pada ayat 16 hingga 20. Untuk kita lihat gunnah ini, saya ulang sekali lagi, gunnah merupakan sifat huruf, sifat huruf yang tunggal. Sifat huruf yang tunggal ni terbagi 9. Okey. Yang pertama qalqalah. Yang kedua, itu pertama lah. Pertama qalqalah, huruf yang memantul. Kedua, huruf yang berdesir atau bersiul. Yang ketiga, huruf yang berhamburan. Huruf yang berhamburan iaitu tafashi. Kemudian huruf yang bunyi memanjang iaitu huruf dhad. Dan huruf yang melencong, ada lencongan. Bunyi melencong lah. Ada dua huruf, lam dengan ra. Tikrar yang bergetar, berulang-ulang. Getaran berulang pada makhrajnya, itu ra. Gunnah, ini dia. Yang ketujuh, iaitu sifat gunnah. Ini dia. Gunnah ni apa dia tadi? Merupakan sifat huruf. Sifat huruf yang tunggal. Sifat huruf yang tanpa adalah lawan. Pegang ni dulu. Jadi gunnah ini sifat huruf. Dia bukan makhraj, dia adalah sifat huruf. Tapi kalau sebut makhraj, ialah di khayshum. Tempat gunnah ni, gunnah adalah sifat huruf dan tempat keluarnya adalah di khayshum. Itu makhraj dia lah. Itu makhraj huruf. Dia duduk nombor 4. Tempat keluar huruf ataupun tempat keluar huruf yang keempat. Yang umum. Tempat keluar huruf ni, dia ada 5. 1 keluar kat bibir. Ada huruf keluar di bibir. Keluar di lidah.
keluar melalui lidah, menggunakan lidah. Yang ketiga di kerongkong, bahagian kerongkong nombor 3. Yang keempat khusyum. Ini dah khusyum. Khusyum adalah tempat keluar huruf, tapi yang dikeluarkan di khusyum itu adalah apa dia? Gunnah tadi. Yang dipanggil suara dengung. Tempat keluarnya di mana? Khusyum, rongga hidung. Apa yang dikeluarkan? Gunnah. Inilah sifat huruf tadi. Suara dia. Boleh? Jadi suara dengung ini di hidung, tempatnya di hidung lah. Tempat keluarnya di khusyum ataupun di rongga hidung itu. Dia masuk ke dalam rongga hidung ni dia ada banyak tahap. Dia ada 5 tahap. Dia ada 5 tahap. Ini dia. Tahap yang pertama menggunakan keseluruhan hidung. Keseluruhan hidung. Itu yang pertama. Nama dia huruf yang nun atau mim yang bersabdu. Yang bersabdu lah. Yang menggunakan sebahagian hidung. Ini nombor 2. Nama dia mudghamah. Mana-mana hukum yang ada digabungkan ataupun diidghamkan yang melibatkan dengung, dia duduk sebahagian saja hidung. Bukan penuh. Kalau penuh hidung, yang nombor 1 ni. Kalau sebahagian hidung, nombor 2. Kalau sikit sahaja di bahagian hidung yang tertentu, nombor 3. Dia menggunakan apa? Yang sikit ni dia gunakan bahagian hidung yang tertentu, iaitu sama ada di hujung saja, sikitlah, tapi bahagian hujung saja. Ataupun di bahagian tengah saja, hujung pun tidak, pangkal pun tidak, tengah saja. Ataupun di bahagian pangkal hidung. Ni pangkal ya. Yang ni pangkal hidung, yang ni hujung. Ada beza tu. Ataupun pangkal saja. Tengah pun tidak, hujung pun tidak. Ada hujung pangkal. Ini duduk nombor 3. Level nombor 3. Ni. Dia dengung dia sikit, tak banyak. Nak lagi sikit gunnahnya, tahap yang keempat, sikit je lagi. Sikit saja. Iaitu muzharah. Iaitu untuk menyempurnakan bunyi huruf itu. Bagi menyempurnakan bunyi huruf, dia masuk ke hidung sedikit sahaja. Dan dia tidak sampai kadar 2 harakat. Dia hanya masuk sedikit untuk menyempurnakan bunyi huruf yang disebut. Iaitu nun dengan mim. Iaitu dijelaskan nun dengan mim itu memerlukan suara di hidung sedikit. Itu dipanggil muzharah. Nak lagi sikit, maknanya gunanya sedikit saja di hidung. Apabila nun dengan mim dia berbaris. Mutaharikah ni maksudnya yang ada baris. Atas, bawah, hadapan. Bila dia berbaris, gunanya sangat sedikit. Jadi ada berapa tahap? Ada berapa tahap? 5 tahap. Okey, boleh Okey, jangan risau kalau ada pertanyaan, kekeliruan, boleh buka mikrofon. Okey, boleh tanya ataupun boleh minta penjelasan lah. Setakat ni jelas tak penjelasan saya? Kalau ada pertanyaan boleh tanya Tak ada masalah. Untuk gunnah ini. Kalau tak ada respon, saya anggap boleh jelaslah setakat ni. Yang mana gunnah ni ada tempat keluarnya dah tahu tadi tempat keluar gunnah kat mana? Dekat hidung. Khusyum. Gunnah ni ada berapa tahap? 5. Dah bincang lah jelas setakat ni? 5. Okay. Yang ni saya dah terang tadi 5 ni. Dah jelas Okey, sekarang ni kita nak bincangkan tahap gunnah ni dalam praktikal bacaan. Sekarang kita tahu, tapi praktikal bacaan pun kita kena buat juga supaya sesuai dengan tahunya kita, fahamnya kita. Sebab Quran ni dia tidak boleh tahu saja. Dia kena tahu dan menepati praktikal bacaan. Jangan tahu bila baca salah pula. Baca tu atau praktikal bacaan tu penting. Bukan saja kita tahu, malah masa kita praktik bacaan, dia menepati seperti yang kita tahu. Ada orang dia tahu segala-galanya. Tapi bila dia baca, tak menepati seperti yang dia tahu. Sebab dia banyak belajar teori tanpa praktikal. Jadi Quran ni kena dua-dua kalau boleh. Yang terbaiklah. Teori pun dia tahu, bila praktik bacaan pun menepati. Bacaan mengikut teori yang dia tahu. Kena seiring dua-dua. Okey, sekarang kita nak praktik pula. Ayat apa tadi? 16 hingga 20. Surah Al-Mulk. 16 hingga 20. Ini ayat dia. 16 hingga 20. 16 hingga 20. Kalau jika tuan-puan guna telefon, mungkin kecil tulisannya. Jadi boleh buka Al-Quran lah. Itu lebih jelas. Sebab nak baca ni takut tak nampak kan.
Saya boleh papar. Tapi saya mesti paparkanlah bagi nampak. Bagi nampak jugalah mana kita nak sentuh, mana kita nak bincangkan, apa hukumnya, apa hurufnya. Saya tunjukkan di sini. Kita mulakan dengan ayat 16. Ayat 16. Kita bulatkanlah bagi nampak. Ayat 16. Ayat 16 ni lah. Ini ayat 16. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam baca Quran, kalau ayat 16, ayatnya bukan yang ni ya. Bukan yang ni. Bukan. Bila sebut 16, ayatnya sebelum dia. Ni ayat dia. Ni semua ayat dia ni. Di sini. Ini. Dia akan mula ayat dulu, baru dia punya nombor. Ayat dia duduk sebelum bukan selepas. Kalau jika ayat 17 mana? Yang ini ke yang ini? Ayat 17 yang ini. Yang ini. Ini ayat 17. Itu cara dia punya letak dia punya nombor ayat duduk di bukan di awal, duduk di akhir. Nombor ayat ni duduk di akhir ayat. Bukan duduk di awal. Ada kalau kita menulis kita tulis nombor dulu kan. Yang ini nombor ayatnya duduk selepas ayat itu. Okay. Right, sambung. Ayat 16. Okay, kita bulatkan. Martabat guna yang pertama. 1. Okay. 2. 3. 3 martabat. Guna dalam ayat 16. Ayat 17 pula. Ni ayat 17. Yang ni ayat 17 pula. Ayat 17 sambung. 1. 2. Banyak ni. Sekejap. Cikkan sikit. Okey, 3 juga. 4. Ayat 17, 4. Ayat 18. Ni ayat 18 Ni 18 nombornya. Ayat sebelum dia lah. Okey, ayat 18. 1. 1 je. Ayat 19. Ayat 19. Ni ayat 19 yang ni. Ayat 19 yang ni. Ayat 19. Ni. Guna. Mati. Martabat guna. Ni mati. Dia terlibat ni. Nun mati ni. Guna ni. Okay, nun yang dimatikan. Okay, nun bersabdu. Okay. Nun bersabdu. Alright. Tu ayat 19. Dan ayat terakhir ayat 20. 1. Okey, itu je. Itu je. Okey, jadi sekarang ni kita lihat ayat 16. Ayat 16, okey, ayat 16 kita mula dengan nun mati bertemu ta. Okey, ni Nun mati bertemu ta. Okey, nun mati bertemu ta ni dia dengung level yang ke mana? Mana satu level dia? Nun mati bertemu ta. Dia duduk nombor 3 ni. Ni. Duduk nombor 3. Dengungnya 2 harakat tapi duduk nombor 3. Maksudnya apa? Nombor 3 maksudnya apa? Maknanya dia guna sama ada pangkal, hujung, tengah atau pangkal hidung. Ta, nun mati bertemu ta, dia duduk sini. Dia duduk dekat hujung hidung dengung dia. Hujung hidung. Dengungnya hujung hidung. Jadi nak baca tu kena hujung hidung. Tandakan dalam buku Lepas ni kena baca hujung hidung. Dengar saya baca. Mi. Bunyi mi dulu. Okey, kita bacakan mi dulu. Lepas mi, baru dengung. Mi. Kemudian mi ni di mulut.
barulah disembunyikan. Ni hukumnya ikhfa ni, disembunyikan nun mati ni. Jangan sentuh makhraj dia. Terus dengung di sisi huruf ta. Dengung di bahagian mana dengung tadi? Hujung hidung. Dengar saya bunyikan hujung hidung itu hujung hidung. Okey, cuba baca semua untuk latihan. Okey, satu Kemudian itu dengung hujung hidung. Okey, dengung yang seterusnya. Ni ada mim. Mim yang mim mati. Ni mim mati Mim mati bertemu mim. Bila mim mati bertemu dengan mim, bila bertemu mim, ada sabdu tak ni? Dia ada sabdu ni, maksudnya dengung level mana? Nombor satu. Yang bersabdu je level nombor 1. Apa maksud nombor 1 ni? Kena dengung sepenuhnya hidung. Penuh rongga hidung. Penuh rongga hidung tu macam mana? Ni rongga hidung, penuhkan semua suara masuk hidung. Semua suara Jangan tinggal sisa pun. Semua suara duduk di hidung dengan 2 harakat. Kadar 2 harakat. Ni hidung. Penuhkan hidung ni, suara kat mulut tak ada. Semua kat hidung. Itu maksudnya musyaddadah kalau bersabdu penuh di hidung. Jadi baca macam ni. Dengar saya baca. Lepas tu, okey, ni tum, dia terus masuk. Lepas tu rapat bibir. Rapatkan bibir dan masuk terus bibir rapat dan terus suara semua di hidung dengan kadar 2 harakat. Dengar saya baca. Tum. Mulut. Tum. Penuhkan kat hidung. Itu je dulu. Cuba baca. Tum. 2 harakat Kiraan 2 harakat. Tum. Tu 2 harakat. Cuba. Tum. Penuhkan hidung tu. Jangan ada sisa pun suara kat mulut. Penuhkan rongga hidung. Semua hidung bergegar. Tum. Cuba baca. Tum. Okay, good. Bagus. Kemudian, banyak dengung ni punya. Banyak dengung ni. Saya lupa nak tanda lagi satu ni. Ada lagi ni dengung. Lepas tu nun mati bertemu fa. Nun mati bertemu fa, dengung kat mana? Fa. Sini. Fa ini. Nombor 3 ni, area mana ni? Nombor 3, mukhfa ni kat mana dengungnya? Apa maksud mukhfa ni? Yang perlu disembunyikan. Jangan disentuh makhraj dia. Jadi tak jelas bunyi dia. Nun matinya tak boleh dijelaskan. Okey, mim mati sama. Tak boleh sentuh makhraj dia. Sebab apa? Dia disembunyikan. Itu nama ikhfa. Jadi dia duduk di nombor 3, tempat dengungnya di mana? Untuk fa, tengah hidung. Tengah hidung. Tengah hidung. Bukan hujung, bukan pangkal. Duduk tengah. Okay, saya cerita dengung kat tengah. Dengar saya baca. Ma. Lepas ma, nun ni telah disembunyikan. Jangan sentuh makhraj nun. Lidah jangan sentuh mana-mana. Lepas ma, terus dengung di sisi fa. Dengar saya baca. Dengung di sisi fa. Ma. Nun dah tak ada. Nun tak ada. Lepas ma, dengung tu ke hidung di sisi fa. Ma. Fi. Cuba baca. Ma. Bunyi ma jelaskan. Ma satu harakat. Ma. Lepas ma baru dengung. Ma. Fi. Cuba baca. Fi. Ya. Ma satu harakat juga Dah berapa dah tu? Banyak juga tu. Lagi dengung, ni. Nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya. Kat mana dengung nun mati bertemu ya ni? Dia duduk nombor 2. Nombor 2 ni, iaitu mana-mana hukum idgham yang ada dengung. Yang ada dengung. Nombor 2. Kat mana? Area mulut ni kat mana? Area hidung ni mana? Dia macam ni. Untuk mudghamah, dia bahagi 2. Suaranya bahagi 2. Satu suara di mulut. Sebahagian suara lagi di hidung. Sebahagian je hidung. Jangan penuh hidung. Sebahagian hidung saja. Sebahagian hidung
sebahagian hidung ada suara keluar, sebahagian mulut keluar suara. Dia bagi dua. Jadi suara keluar ni bagi dua. Suara mulut pun keluar, suara hidung pun keluar. Dia bagi dua. Sebahagian hidung, sebahagian di mulut. Dia bagi dua. Hidung keluar, mulut pun keluar. Boleh? Macam mana baca dia? Okey, jap. Saya bacakan. Dengar. Lepas nun telah tak ada. Nun tak dibunyikan sebab apa? Dah ada masuk. Dia masuk pada huruf apa ni? Kha ke ya? Masuk pada ya. Jadi yang ya ni suara di mulut maksudnya bunyi ya, makhraj ya. Lepas bunyi ya. Suara di mulut di mulut bunyi ya. Habis yang di hidung tu, di hidung bunyi dengung. Dengung sebahagian. Kalau bunyi ya saja macam ni. Itu bunyi ya. Kita tak nak ya saja, nak dengung sekali. Nak dengung sekali, dengung di hidung. Jadi masa masuk sekali keluar suara di hidung dan keluar suara bunyi ya ni di mulut. Maknanya mulut sebahagian, hidung sebahagian. Bunyi macam ni. Lepas hidung ada keluar, mulut pun ada keluar. Suara mulut tu bunyi makhraj ya. Dua harakat dengung. Lepas bunyi dengung dan juga suara di mulut. Yakhsifa. Cuba baca. Yakhsifa. Yahsifa. Dah boleh jumpa tu. Okay, bagus. Okey. Okey, bagus. Jadi ayat 16 itu je lah. Ada 4 dengung ni. Jadi mari kita baca dulu. Okey, nak baca Quran kena ikut lagu Quran. Lagu Quran tu 7 yang basic, yang asas atau yang pokok. Bayati, Sobah, Dek. Nahwan, Kita pun nanya je, Dek. Jiharkah. Ada 7 lagu. Okay, kita ambil satu je lah daripadanya. Okey. Ikut saya baca. Taranum Bayati Taranum Bayati Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dengar saya baca. Dengar cara saya dengungkan tu, dengar baik. Amintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Taranum Bayati Husani. Sila baca. Samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Okey. Sambung ayat 17. Okey, ayat 17. Ini nun mati bertemu kita dah bincang tadi. Iaitu dengung di bahagian hujung hidung. Mana hujung hidung? Ni hujung. Ni hujung hidung. Dengungnya kat hujung. Jadi bacanya amil. Tu hujung hidung. Hujung hidung. Amintum. Ini penuhkan hidung. Penuh macam mana? Penuh hidung. Ni semua suara kat hidung. Semua suara kat hidung. Amintum ini tengah hidung. Fis sama. Cuba baca. Amintum man fis samai yursila. Sama. Okey, waqaf. Kemudian yang ini nun mati bertemu ya, sama dari tadi, sama yang atas ni, sama dengan atas. Iaitu sebahagian suara di hidung, sebahagian di mulut. Kena jelaskanlah. Dua-dua. Dengung mulut ada suara, hidung ada suara. Dengar saya baca.
lepas masuk ya. Yursila. Dengungkan 1, 2, 3. أن يرسل عليكم حاصبا. Okey, bagus. Bawah ada lagi? Bawah tak ada. Okey, ikut saya baca ni. Yang ni kita masuk Taranum Sobah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. فستعلمون كيف نذير. Sila baca. Am أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Terus. Seterusnya ayat ke-18. Ayat ke-18. Nun mati bertemu qaf. Nun mati bertemu qaf. Kat mana dengungnya ni? Dengungnya nombor 3 ni. Nombor 3. Mukhfah. Yang disembunyikan nun matinya. Jadi dengungnya kat mana? Dengungnya dekat pangkal hidung. Sini. Dengung kat pangkal hidung. Dan dengungnya tebal. Pangkal lidah tinggi. Tinggi kat pangkal lidah. Okey. Supaya bunyinya tebal. Dengung kat mana? Pangkal hidung. Mari kita tengok. Dengar saya baca dulu. Mi, lepas mi, terus dengung dekat di sisi huruf qaf, dengungnya di pangkal hidung tadi. Mi, tolak sampai pangkal hidung, tolak sampai atas. Mi qablihim. Cuba baca. ولقد كذب الذين من قبلهم. Kalau boleh, mim jangan masuk hidung mim ni, mim dia bagi bawah satu harkat, jangan masuk ke hidung. Contoh tadi masuk hidung macam mana? Mim, mi. Dia sengau dah, mi tu. Mim dekat mulut. Mi. Lepas mi, baru tolak ke hidung. Mim. Dia mesti letak satu harkat kat mulut dulu. Mim qablihim. Cuba baca. Min qablihim. Okey. Jadi yang kita baca Ini lagu Hijaz pula. Ada lagi tak? Tak ada. Lagu Hijaz ayat 18 lagu Hijaz dengan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dengar saya baca. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Cuba baca. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Dah dengar saya baca sekali lagi. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Sila baca. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
قبلهم فكيف كان نكير. Okay. Apa? Ayat ke-19. Ayat 19 ni tanwin bertemu dengan waw. Ini masuk dengung yang bahagian mana ni? Tanwin bertemu waw, dia duduk dekat nombor 2, mudghamah. Maksudnya apa mudghamah? Dia masuk dekat sebahagian suara di hidung, sebahagian suara di mulut. Dia bagi dua ni, suara di mulut sebahagian, suara di hidung sebahagian. Bagi dua Suara di mulut sebahagian, suara di hidung sebahagian. Boleh Okey. Jadi macam ni nak baca tu ajak. Lihat ayat ni. Dengar saya baca sebahagian hidung, sebahagian mulut tu maknanya masuk keluar sekaligus. Hidung dan mulut tu keluar bersama-sama Jadi bacanya Safati. Dia bunyi huruf ta ni, dia baris pertama ni milik ta. Baris pertama milik ta. Jadi kena bunyikan satu harakat di mulut dia. Ti jangan dengung dulu. Ti. Lepas ti baru baris kedua ni. Baris kedua tanwin ni lah yang akan didengungkan masuk. Dia yang akan kena masuk dalam waw ni. Berserta dengung. Jangan saya baca. Safati. Tu bunyi dengung dia. Lepas ti baru dengung. Muncungkan bibir. Muncungkan bibir dengung. Di hidung dalam masa sama suara waw tu pun didengari di mulut. Di mulut. Safati wa yaqdir. Cuba baca. Sa. Okey, itu satu. Kemudian nun. Ni nun. Nun berbaris atas ni saya bulatkan sebab dia dimatikan dengan gunnah. Dia dimatikan. Dia bila kita waqaf, kita berhenti dia akan bertanda mati tau. Bertanda mati ni duduk kat mana ni? Ni muzharah. Nombor 4. Tapi dia tak sampai 2 harakat. Dia sekadar menyempurnakan sifat gunnah untuk menjelaskan bunyi nun yang bertanda mati. Ada duduk nombor 4 lah, sikit lah gunnahnya. Muzharah. Menjelaskan bunyi nun itu supaya jelas bacaannya. Jadi macam mana baca ni? Jadi kalau gunnah ni berbanyak tak ke hidung? Masuk ke hidung dia sikit je. Dia masuk ke hidung sedikit. Dia sekali lalu je. Dia masuk sedikit saja. Dia tidaklah letak banyak-banyak di pangkal atau tengah atau ujung atau sebahagian hidung. Dia tidak guna semua. Dia hanya lalu saja. Lalu saja di hidung sekali lalu untuk menjelaskan sifat gunnah yang ada pada huruf tersebut. Okey? Cara baca macam mana? Cara baca nak keluarkan gunnah di hidung sekali lalu tu macam mana? Lidah kita naiklah makhraj nun. Nun hujung lidah sentuh ke gusi atas. Ke belakang gusi atas. Naik hujung lidah. Lepas tu naikkan lidah. Kemudian suara keluar ke hidung. Dan jangan tekan kuat-kuat. Dia jangan menekan. Dia lalu Lalu je suara tu. Lalu je dia. Okay. Jangan menahan dan lepas. Lalu je. Tu nun. Jadi mesti bunyi tu. Mesti bunyi macam tu. Setengah harakat. Dengar saya baca. Wa yalqa. Ni Wa yalqa. Wa yalqa bir. Mesti ada bunyi setengah harakat ni. Nun mati ni. Nun ni kena jelaskan bunyi dia. Wa yalqa bir. Cuba baca. Wa yalqa bir. Bir. Tu bunyi nun. Kena bunyi. Kena bunyi. Wa yaqdir. Okey. Hati-hati jangan cantumkan. Jangan cantumkan dot dengan nun ni. Dot dengan nun jangan bidun. Jangan cantum Dia asing. Sebab dia makhraj berbeza ni. Dot tepi lidah. Nun tengah lidah. Bila dah habis bunyi dot, lidah kena ketengahkan segera. Segera ketengahkan lidah. Supaya nak matikan nun pula.
Wa yanqadir. Itu baru dot. Nun tengahkan lidah, ketengahkan lidah. Baru bunyi. Wa yanqadir. Gitu. Bunyi di tengah, lidah di tengah makhraj di tengah, jangan ubah makhraj nun makhraj nun di tengah lidah. Luruskan lidah ke tengah dulu. Wa yanqadir. Cuba baca sekali lagi. Tidak. Wa yanqabid. Jadi. Tak apa pelan. Okey, macam ni nak membunyikan nun itu. Okey, kita lihat tempat keluar dulu. Waw bari atas, wa. Ya bari atas, ya. Qaf bertanda mati, maknanya bunyi pantulan dia. Wa yaqa. Ada pantulan dia. Wa yaqa. Itu qaf mati dengan pantulan. Qaf. Okey, lepas tu ba bari bawah, bi. Bot mati bunyi memanjang. Bot ni dia huruf yang tak boleh ditahan suaranya. Dia tak boleh ditahan suaranya, perlu bunyi memanjang. Bil. Wa yaqa. Semua bunyi ada. Wa satu bunyi, ya qa dah dua bunyi. Bi satu bunyi. Bot bunyi panjang. Bil. Bot tak boleh tahan suara Jangan baca bot bil. Tahan. Tak boleh. Bot sedikit pun tak boleh tahan sebab suara je. Sebab huruf bot dia mati dia suara mesti lepas. Jangan sedikit tertahan. Sedikit pun tak boleh. Siapa yang baca huruf dad ditahan suaranya salah. Walad dallin salah tu. Cuba kita kena belajar dunia sifat huruf dad. Huruf dad sifat dia rakhawatun. Suara terlepas. Dia bukan syiddatun, iaitu menahan suara ketika dia berbaris atau bertanda mati. Suara mesti lepas. B, lepas B, lepaskan suara dot. Jangan tertahan. B. Lepaskan suara ketika mati. B. Lepas mati dot, baru matikan nun. Lidah ke tengah balik. Bunyi nun mati. Jadi baca ada berapa bunyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bunyi. 6 bunyi. Wa yaqadir. 6 bunyi. Kena baca dengan jelas 6 bunyi tu. Wa yaqadir. Cuba baca. Wa yaqadir. Cukup tak? Ada tak? Cukup tak 6 bunyi? Mari kita kena kira dengan jari kita. Cukup tak 6 bunyi yang sepatutnya dibunyikan yang jelas? Okey. Boleh tak apa pelan-pelan? Kemudian sambungan dia ma yumsikuhun. Ni nun yang bersabdu. Nun bersabdu ni dengung kat mana ni? Ni atas sekali. Dia memerlukan rongga hidung yang dipenuhkan. Penuhkan rongga hidung. Berapa lama nak penuhkan rongga hidung ni? 2 harkat. Kekal di situ 2 harkat. Macam mana baca? Bayang je yumsikuhun. Hu dulu. Hu baru n. Yumsikuhun. Oh, dia sambung Yumsikuhun illa. Sampai situ. Cuba baca. Sekejap. Boleh. Yumsikuhun. Okey, maknanya guna 2 harkat. Kadar 2 harkat di keseluruhan hidung. Menggunakan keseluruhan hidung. Maksudnya keseluruhan suara masuk ke hidung. Okey, satu dah lagi. Ni bersama juga. Penuhkan rongga hidung 2 harkat. Lepas I masuk hidung terus. Penuhkan rongga hidung 2 harkat. Innahu. Cuba baca. Innahu. Kemudian tanwin bertemu ba. Ni tanwin bertemu ba. Ni apa maksud ada mim kecil tu? Apa maksudnya? Iaitu baris pertama tanwin dia jadi milik hamzah. Bunyi dia I. Jelaskan di mulut I. Jangan dengar lagi. I. Syai'i. 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 Lepas I,
Lepas I, baris kedua tanwin tukar dengan mim. Baris kedua tanwin tukar dengan mim. Baris kedua tanwin tukar dengan mim macam mana? Dengan saya baca I. Lepas I baru tukar dengan mim. Bibir. Okey, cara baca mim ni pula, cara baca mim ni adalah dengan cara bibir direnggangkan. Jangan rapat bibir. Kenapa? Sebab cara bacanya adalah secara disembunyikan mim. Mim tu dibaca dengan secara samar-samar, disembunyikan. Jangan sentuh makhraj mim. Bibir jangan rapat. Bibir renggang sikit. Tak jelas mimnya, bibir rapat, bibir direnggang sikit. Basir. Sila baca. شيء بصير. Syai'in basir. Okey, bagus. Okey. شيء Boleh? بصير. Dua lagi. Syai'i. I jelaskan ya. I. Lepas I baru bibir dilebarkan. Syai'i. بصير. Ni ya. Okey, kita baca daripada awal lah, ayat 19 tu. Jangan saya baca. Lagu Nahwan pula. Lagu tadi lagu Hijaz dah, lagu Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Sila baca. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. Ya, sambungan dia. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Sila baca. أولم يروا إلا الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Okey, bagus. Kita sikit lagi ayat 20 ayat 20. Okey, mim bersabdu. Mim bersabdu kat mana tempat dia? Ni musyaddadah. Penuhkan rongga hidung. Di mana penuh? Ni, rongga hidung kat sini. Penuhkan semua suara naik rongga hidung. Jadi bacanya dua harakat. Kemudian nun mati. Nun mati ni ni nun mati nombor 4 lah. Nombor 4. Dia jelaskan saja, tak perlu sampai 2 harakat. Jelaskan saja sedikit sifat di hidung. Man hadha. Cuba baca. من هذا. Yang mim sabdu ni 2 harakat, lamakan sikit. 2 harakat Man hadha. Man haza. Good. Tanwin bertemu dal. Nun mati bertemu dal. Tanwin tu dal. Nun mati bertemu dal. Nun mati bertemu dal ni dengan ikhfa. Kat mana tempat dengung dia? Ikhfa ni nombor 3. Kategori dia nombor 3. Tempat dia kat mana? Dal. Hujung hidung. Dengung ni nipis dan hujung hidung. Bukan tengah, bukan tengah, bukan pangkal, di hujung. Dengar saya baca. Ju. Bunyi ju dulu. Ni jim baris depan jangan dengung dulu. Ju jangan dengung. Kat mulut. Ju. Lepas ju baru bunyi satu baris ni. Du. Ju. Okey. Nun mati. Lepas ju ni kat mulut. Nun mati ni disembunyikan. Kemudian
Disembunyikan dan kemudian masuk ke hidung lah. Hujung hidung. Tadi saya kata hujung hidung. Ju, jangan saya baca. Juldu. Juldu. Cuba baca. Jundul. Jundul. Okey, kemudian tanwin bertemu lam ni masuk pada lam saja. Masuk saja pada lam. Yang mana masuk? Du ni jangan masuk. Du ni milik dal. Baris kedua tanwin ni yang masuk ke dalam. Dengar saya baca. Jundulakum. Macam tu cara baca. Cuba baca. Jundul. Lakum. Ya, betul. Okey, kemudian nun mati bertemu sad. Ni. Nun mati bertemu sad. Kat mana dengung dia ni? Sad. Hujung hidung. Ni kat hujung tu lah. Dia duduk nombor 3. Ikhfa. Sembunyikan nun mati. Dan dengung dia dengung sad. Sad dengung kat mana? Dengung kat sad kat mana? Bahagian tengah hidung. Dengung kat tengah bukan kat pangkal, bukan kat ujung. Tengah. Tapi macam mana dengung tengah? Dengung tebal. Ya. Lepas ya. Ya ni mulut dulu. Ya. Ya. Su. Ya. Surukum. Cuba baca. Yansurukum. Okay, bagus. Dah boleh baca tu. Kemudian mim mati bertemu mim. Ni penuh. Masukkan hidung. Mim mati bertemu mim duduk kat nombor 1 ni. Penuhkan rongga hidung. Penuhkan rongga hidung. 2 harakat. Berapa harakat? 2. Ya surukum. Ku dulu. Lepas ku baru masuk mim. Kum. Penuhkan hidung. Kum. Kemudian nun mati bertemu dal. Hujung hidung. Min duni rahman. Dengar saya baca sekali lagi. Ya surukum min duni rahman. Boleh baca? Yansurukum min dunir rahman. Kemudian penutupnya. Okey, habis dah. Dah habis ni kita baca dari bawah lah. Aman dengar saya baca lagu Nahwan dan Sudah Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Sila baca. من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Okey, bagus. Boleh Ustaz? Okey, tak apa, panaskan suara dulu. Warm up dulu kan. Warm up dulu. Maaf dulu. Warm up dulu. Okey, warm up dulu. Jadi sekarang ni baru baca lah. Sekarang ni kita nak dengar pula. Siapa yang nak baca, kita boleh tolong semakkan. Ayat 16 hingga 20. Ayat 16 hingga 20. Siapa yang nak baca, kita boleh bantu semakkan. InsyaAllah. Boleh ada masa sikit lagi. Walau sikit ni, siapa yang nak baca lah. Ataupun boleh tanya soalan. Boleh kemukakan soalan. Kalau kurang jelas, apa ke, boleh tanya. Ada masa sikit lagi ni. Jadi, okey, silakan. Saya cuba baca Ustaz. Sila tuan, sila. Ayat 16 hingga 20. Amintum kan? Ya, bermula dengan A'amiltum. Ayat mula dia.
Okay, saya Baik. cuba Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. أأمنتم من في السماء أن يسف بكم الأرض فهي تمور أأمنتم من في السماء أن يسجد عليكم حاسبا فستعلمون كيف نظير صدق الله العظيم. Ayat 18 lagi. Walaqad kadzdzabal. Sambung. Boleh? InsyaAllah. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Okey, ayat 19. Awalam. أولم يروا إلا طير فوقهم صافات ويقبض ويقبض Mayum. ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Terus amman. Sambung. هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن Inil kafiru. إن الكافرون إلا في غرور. Okey, sekarang kita touch up dulu je, kita betulkan yang mana silap ni. Ikut saya yang ni, kita baca nak betulkan, kita kena baca satu-satu, jangan baca banyak. Okey, ikut saya. Nun mati bertemu ta. Dengan saya baca mi, lepas mi baru dengung ke hidung, hujung hidung. Mi tum. Cuba. Okey, cuba sekali lagi aja. أأمنتم Okey, tak apa. Tanda dulu situ. Mim mati. Okey. Ambil tum tu. Fi. Cuba baca. من Oh, okey, tak apa. Tanda dulu. Okey, ni kita cuba ini pula. Bunyi lepas baru masuk hidung. Yakhsifa. أن يصف Dengung dua harakat panjang dia. Lepas dengung dua harakat. Dua harakat dengung yakhsifa. أن يصف. Okey, bagus. Ini okey. Yang ni, tiga ni, hujung hidung, penuh hidung dan tengah hidung. Dengan saya baca, amintum itu tengah hidung. Fis sama. Cuba. أم أمنتم من في السماء Okey, okey. Okey, tanda dulu tiga ni belum tepat lagi, tak apa. Kita cuba yang ni pula. Lepas dengung kat hidung. Yursila. Cuba. أن يرسل Okey, yang tu okey. Okey, yang ni kita cuba. Mi bunyi mi dulu baru tolak ke pangkal hidung. Min qablihim. Cuba dulu. Mi. من قبلهم. Okey, bagus. Yang ni ni dengung masuk pada waw dan dengung. Saffati wa yaqdir. Cuba baca. صافات Yung قوي wa yaqdir. ويقبض Dia tak boleh cantum. Dia asing. Bil.
Gitu. Min. Bin. Bunyi hidung. Tu bunyi hidung. Bin. Okey, boleh nanti buat latihan Kemudian yang ni gunnah ni yumsikuhunna. Cuba. Yumsikuhun. Okey. Innahu. Cuba baca. Innahu. Okey, ni dengung bibir jangan rapat sangat. Syai'i lepas i bibir jangan rapat sangat. Syai'il basir. Cuba. Syai'in basir. Okey. Ni amman hadha. Cuba. Aman hadza. Ni sabdu tu kena rapatkan bibir. Amman hadha. Aman hadza. Okey, tak apa, tanda dulu je Okey, yang ni dengung kat hujung hidung. Bunyi ju dulu, lepas tu dengung di hujung hidung. Juhdulakum. Cuba dulu. Lakum. Okey, lagi sekali. Lakum. Okey, tanda dulu situ. Ni nun mati pada sad. Ya. Dengung tengah hidung. Dengung tebal. Ya, lepas ya, terus dengung tengah hidung. Ya surukum. Cuba. Yang Kemudian mim mati betul, mim tu rapatkan bibir, rapat penuhkan kat hidung. Ku lepas ku jangan masuk lagi. Ku satu harakat. Lepas tu bibir rapat dua harakat. Yang ni nun mati budal, hujung hidung dengung. Ya surukum min dun. Cuba baca. yang tu min du. Okey, tak apa, tanda dulu. Yaw tu tanda dulu. Kum okey. Mildu tu kena tanda dulu. Belum tepat lagi, tak apa. Okey, habis je. Apa pun tahniah Haji dapat mencuba. Dapat ada yang betul, ada yang belum dapat dibaiki lagi, tak apa. Sebab ambil masa, tak apa. Okay, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama Haji. Alright, alhamdulillah adalah wakil baca untuk hari ini. Okey, nanti insya-Allah kita akan jumpa lagi lah untuk pada siri akan datang. Minta maaf Ustaz, lambat ini hari. Oh, tak apa, benda boleh bincang je. Tak ada masalah. Okey, yang penting kita dapat bersama-sama istiqamah. Terus berhentilah. Kita sentiasa akan bincang hukum yang sama ni pada ayat-ayat lain yang risau. Gunah ni akan bincang lagi, tak ada masalah. Sebab gunah ni salah satu hukum yang susah. Jadi bila susah, kita akan jumpa banyak kali nanti. Jadi bukan mudah sebenarnya. Okey, insya-Allah. Apa kita teruskan belajar, mudah-mudahan Allah Taala pemudahkan insya-Allah. Kita tutup dulu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tangguh tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, insya-Allah. Kita tengok Ustaz Aiman dah okey dah tu, ada insya-Allah. Kita serahkan dulu pada Ustaz Aiman. Alhamdulillah. Terima kasih pada Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi atas pengisian sebentar tadi. Alhamdulillah. Maaf Ustaz, tadi lain masuk lewat sikit masuk. Kita cuba ajar. Alhamdulillah kita selesai sehingga ke akhirnya. Mudah-mudahan kita dapat
istiqamah dan terus dengan latihan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan insya-Allah dan dapat kita amal dan kita sampaikan kepada yang lain. Kita akan berjumpa insya-Allah pada pertemuan yang akan datang pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz sekali lagi dan semua penuntut ilmu yang hadir melalui Webex dan juga Facebook rasmi Majlis Bandar Johor Bahru. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz.